Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4 di bawah bidang Jawi bertajuk Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris. Seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okay, Ustazah harap anak-anak dapat mengenal, mengeja dan menyebut perkataan pinjaman bahasa Inggeris daripada teks, iaitu gugusan huruf konsonan di awal. Baiklah, mari kita lihat dulu apakah gugusan huruf konsonan di awal. Okey, Ustazah akan nyatakan contoh di sini. Okey, yang pertama contoh klinik, yang kedua skrip, yang ketiga struktur, dan yang keempat psikologi. Okey, dekat contoh yang Ustazah bagi ni, okey, di manakah gugusan huruf konsonan di awal? Ya, betul. Okey, contohnya K dengan L. K dengan L merupakan huruf konsonan dan berada di awal perkataan. Seterusnya, kita lihat skrip. Ya, SKR. Okey, SKR merupakan huruf konsonan yang berada di awal. Seterusnya, struktur. Ya, STR merupakan huruf konsonan dan psikologi huruf P dengan huruf S. Ini merupakan huruf konsonan yang berada di awal perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, bagaimana kita nak mengeja perkataan ini ke dalam tulisan Jawi? Mari kita lihat bersama-sama. Okey, kita lihat yang pertama. Masih menggunakan kaedah yang telah Ustazah bagi pada pelajaran yang lepas. Yang pertama, mesti kita kenal pasti suku kata. Okay, kita mesti kenal pasti suku kata dahulu. Yang kedua, kita mesti potong huruf vokal yang tidak perlu. Dan seterusnya, yang ketiga, padankan huruf. Dan yang keempat, kita sambung huruf tersebut. Okey, kita lihat contoh yang Ustazah bagi. Yang pertama, okey, kita lihat klinik. Klinik. Okey, di manakah huruf konsonan di awal? Okey, betul. Huruf K dengan huruf L. Mari kita lihat cara untuk mengeja. Pastikan dulu kenal pasti suku kata. Okey, klinik suku kata yang pertama kli. Okey, suku kata yang kedua ni. Okey, kita lihat potong huruf vokal yang tidak perlu. Ada tak huruf vokal di sini? Okey, ingat tak lagi huruf vokal yang perlu dipotong adalah huruf A yang berada di tengah di antara huruf konsonan dan huruf konsonan. Dan yang kedua, I pepek yang perlu kita potong. Kat sini kalau ikut kat sini tiada huruf A dan huruf I pepek yang perlu kita potong. Okey, seterusnya kita padankan huruf. Okey, K bersamaan dengan huruf kaf, L bersamaan dengan huruf lam, I bersamaan dengan huruf ya, N bersamaan dengan huruf nun, I bersamaan dengan huruf ya dan K bersamaan dengan huruf kaf. Okey, jika anak-anak hendak mengeja perkataan, senang saja. Kita ikut saja padanan huruf. Okey, bila kita dapat macam ni, kita perlu
kita perlu sambung huruf. Bila kita nak sambung daripada kiri, kedudukan kiri, kita bawa ke kanan. Okey, kita mulakan daripada huruf kaf. Okey, kaf, lam, ya, nun, ya, kaf. Okey, klinik. Maka kita dapat mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris ke tulisan Jawi klinik. Okey, faham? Okay, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua menggunakan kaedah yang sama. Okey, kita kena pasti suku kata. Seterusnya kita potong huruf vokal yang tidak perlu. Kita padankan huruf dan kita sambung huruf. Okey, kita lihat. Okey, di sini di manakah huruf konsonan, gugusan huruf konsonan? Ya, betul. S, T, R. Ini merupakan huruf konsonan di awal. Okay, kita potong huruf yang tidak perlu. Ada tak kat sini huruf A yang berada di tengah dan huruf I pepet? Okey, tiada. Maka kita padankan huruf satu persatu. S bersamaan dengan huruf sin, T bersamaan dengan huruf ta, R bersamaan dengan huruf ro, U bersamaan dengan huruf waw, Kaf bersamaan, K bersamaan dengan huruf kaf, T bersamaan dengan huruf ta, U bersamaan dengan huruf waw dan R bersamaan dengan huruf ro. Maka seperti biasa kita ubah posisi daripada kiri ke kanan. Maka kita akan eja struktur sin ta ro waw kaf ta waw ro. Bila kita sambung, okey, dia akan jadi macam ni. Maka dieja struktur. Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya Ustazah bawa. Okey, psikologi. Okey, kita kena pasti kaedah yang perlu juga melihat kaedah yang Ustazah beri. Kita tengok kaedah yang pertama, kenal pasti suku kata. Okey, kita kenal pasti suku kata. Psikologi. Okey. Potong huruf vokal yang tidak perlu. Ada tak kat sini huruf vokal yang tidak perlu? Okey, tiada. Teruskan, padankan huruf. Kita padankan huruf P bersamaan huruf P, S bersamaan huruf sin, I bersamaan huruf ya, K bersamaan huruf kaf, O bersamaan huruf waw, L bersamaan huruf lam, O bersamaan huruf waw, G bersamaan huruf ga, dan I bersamaan dengan huruf ya. Akhir sekali kita sambungkan huruf, kita bawa daripada kiri ke kanan. Maka dieja Pesin ya, kaf waw, lam waw, ga ya. Psikologi. Okey, boleh? Saya harap anak-anak faham. Okey, yang terakhir kita lihat contoh yang Ustazah bagi. Okey, skrip. Okey, skrip kita macam seperti biasa, kita kena pasti dulu kaedah dia, ikut kaedah flow yang Ustazah bagi. Yang pertama kena pasti suku kata, kita lihat suku kata. Yang kedua, potong huruf vokal yang tidak perlu. Ada tak kat sini? Huruf A yang berada di antara huruf konsonan dan konsonan, tiada. Huruf I pepet, tiada, maka tidak perlu dipotong. Yang ketiga, padankan huruf. Dan yang keempat, sambung huruf. Okey, kita padankan huruf. S bersamaan dengan huruf sin, kaf bersamaan dengan huruf K, R bersamaan dengan huruf ro, I bersamaan huruf ya, P bersamaan dengan huruf pa. Maka kita sambung huruf daripada kiri dibawa ke kanan. Maka skrip dieja sin, kaf, ro, ya, pa. Skrip. Okey. Adakah anak-anak boleh faham? Ustazah harap contoh-contoh yang Ustazah bagi hari ini dapat menjelaskan lagi bagaimana anda mengeja perkataan bahasa Inggeris ke tulisan Jawi. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.